Selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, hos anda, Wani Carey. Okey, baiklah. Sebentar tadi anda sudah pun bersama dengan Afiq Syazwan untuk subjek pendawaian domestik, khususnya kertas satu. Tapi untuk kali ini bersama dengan Wani, kita sama-sama nak membuat latih to be untuk subjek rekaan jahitan pakaian. Mungkin ada yang tidak tahu ini sebenarnya subjek apa. Okey, baik, ini subjek merupakan adanya dalam aliran TVET untuk mereka-mereka yang ada dalam college vocational. Ini kiranya subjek MPV lah. Memang sesuatu yang sangat menarik untuk menguji kemahiran soft skill dan hard skill setiap pelajar yang mengambil aliran ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa, Wani nak ingatkanlah untuk sentiasa patuh kepada SOP, pakai hand sanitizer, sentiasa cuci tangan, pakai pelitup muka macam mana Wani pakai sekarang ini, dan paling penting kena jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa lagi, kita nak tahulah siapa guru jemputan kita hari ini. Kalau nak tahu, mari kita saksikan dulu profil guru kita. Mari kita persilakan guru jemputan kita hari ini. Assalamualaikum, Cikgu Mashira. Assalamualaikum, Wani. Cikgu sihat ya? Sihat, berkebaya biru hari ini. Ya. Jarang-jarang sekali Wani nampak guru-guru kita ni pakai pakaian tradisional yang sangat membanggakan kita sebagai rakyat Malaysia. Dan inilah dia, kebaya biru. Betul ya, Cikgu? Ya, Cikgu. Betul. Okey. Baik, Cikgu. Selamat datang ke studio Road to Success. Ya, Sebelum Wani. kita mulakan, mungkin ada yang tidak tahulah sebenarnya subjek rekaan jahitan pakaian ini. Mungkin Cikgu boleh kongsikan secara keseluruhan. Ini menceritakan tentang apa dalam subjek ini, Cikgu? Okey, baik, Wani. Okey, sebenarnya dunia fashion ni, dunia yang paling rapat dengan kita. Setiap hari kita mesti dengan fashion kan, dengan pakaian. Betul. Okey, perkembangan sangat pesat, berubah dari semasa ke semasa. Jadi, KPM mengambil inisiatif diwujudkan mata pelajaran vocational, khususnya RJP, untuk memberi kemahiran, memberi pengetahuan kepada pelajar. Ya, contohnya dari segi kemahiran tu, ajar menjahit, menderah pola. Dari segi pengetahuan pula kita dedahkan kepada dunia fashion sama ada dalam negara ataupun luar negara. Okey, faham. Menarik kan, kita nak belajar mengenai fashion. Ini kiranya awal dipraktikkanlah dari bangku persekolahan lagi untuk mereka tahu sama ada mereka ada kemahiran ke tidak untuk mereka pakaian dan mahir dalam jahitan. Okey, baiklah Cikgu. Sekarang ini sebelum kita nak dengar pandangan murid, Wani nak ajak Cikgu untuk pakai hand sanitizer lah sama-sama. Mari Cikgu. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, kita pakai hand sanitizer dulu. Cikgu pakai dulu. Lepas dah pakai, ini adalah untuk memastikan kebersihan diri kita sentiasa terjaga. Okey, lepas dah pakai, kalau cikgu ada bekas mask, cikgu boleh buka mask cikgu dah simpan dalam bekas. Okey, Wani. Okay. Macam Wani bawa bekas sendiri. Tada, senang. Lepas dah masukkan ni, kalau tak nak pakai, nak buang, pakai yang baru pun lebih elok. Okay. Saya pun ada. Cikgu ada warna pink cikgu punya. Pink. Comel. Okey, boleh kita letak di sini. Okey, jom kita kembali ke tempat kita sebentar tadi. Okey, baiklah. Kita dah pun mendengar sedikit daripada cikgu apa itu rekaan jahitan pakaian. Tapi sekarang ini, kita nak dengar dululah pandangan calon yang akan mengambil mata pelajaran ini. Mari. Didik TV KPM. Harapan saya agar kertas peperiksaan RJP ini dapat saya jawab dengan baik. Dan saya juga berharap soalannya lebih mudah, terutama soalan-soalan bahagian B dan C. Saya agak lemah dalam tajuk pengiraan kos dan saya berharap saya dapat menjawab dengan betul kesemua soalan itu, insya-Allah. Tajuk kegemaran saya ialah tajuk skirt belisu. Tajuk ini mudah difahami dan skirt belisu senang dihasilkan. Bagi modul yang sukar saya kuasai ialah modul 7, iaitu kemeja lelaki. Akhir kata, dengan adanya Didik TV ini,
semoga saya dan rakan-rakan dapat menjawab soalan SPM 2020 RJP dengan baik. InsyaAllah. Harapan saya agar kertas peperiksaan RJP ini dapat saya jawab dengan baik. Dan saya juga berharap soalannya lebih mudah, terutamanya soalan 2, iaitu bahagian B dan bahagian C. Saya agak lemah dalam tajuk pengiraan kos. Saya berharap saya dapat menjawab dengan betul kesemua soalan itu. Didik TV KPM. Tu dia ada yang kata susah bab nak pengiraan kos tu, cikgu. Jangan risau, cikgu akan tunjuk macam mana nak skor full mark dalam pengiraan kos. InsyaAllah. Okey, subjek ni cikgu dia lebih banyak memberikan markah di bahagian mana, dan hari ini kita tahu cikgu nak fokus kertas 1. Ya. Mengapa cikgu pilih kertas 1, cikgu? Okey, kertas sindik 1 ni memang untuk pentaksiran berpusat ya, untuk SPM. Jadi kertas 2 sebenarnya dah habis. Jadi kita tak perlu fikir dah tentang kertas 2. Kita fokus pada kertas 1. Yang sekarang cikgu akan fokus pada bahagian B dan C. Yang itu banyak memberi markah sebenarnya. Ya. Ada tak subjek ni diperlukan murid kemahiran untuk melukis ke? Ya, ada. Ada dalam kertas 1 ni? Ya, ada. Oh, bukan bahagian B dan C. Bukan objektif lah. Bukan objektif. Okey, baik-baik. Seronok Wani sebenarnya. pun tak sabar nak tahu apa lagi yang ada dalam subjek ini. Jadi sebelum kita teruskan perbincangan kita hari ini, apa kata kita berehat dulu seketika dan kembali dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama saya, Wani Carey. Okey, baiklah. Kita dah berehat seketika dan Wani pasti anda di rumah pun tidak sabar untuk menantikan apa teknik yang Cikgu Masyirah nak bagi hari ini. Wani pun dah tak sabar, anda pun dah tak sabar. Cikgu lagilah berkobar-kobar tu nak ajar murid-murid semua. Okey, tapi Cikgu, bukan kita berdua je di studio hari ini. Kenapa kita nak menjemput pelajar-pelajar ataupun anak murid SMK Kepala Batas Pulau Pinang untuk bersama dengan kita. Tapi sebelum tu cikgu, saya nak tanyalah, hari ni ada berapa pelajar cikgu sementara kita menantikan mereka ni? Okey, kita bawa khas 6 orang pelajar daripada SMK Kepala Batas. 6 orang pelajar. Kita ada Siti Rosniza Putri, Emilia Hidayah Aini. Aini dan Aina. Ya. Kembar. Ada Mas Diana juga. Oh, jadi totalnya ada 6. Ada seorang tu tidak dapat join kita. Jadi total masih 6 orang. Cikgu, ini anak murid cikgu ni, cikgu yang pilih atau mereka yang volunteer? Mereka sukarela nak tolong cikgu, nak menemani cikgu di studio. Okey, nak menemani cikgu, volunteer. Nampak tu semangat mereka nak support cikgu hari ini. Okey, tak apa cikgu, sebelum kita menantikan mereka, cikgu boleh teruskan dengan sesi pelajaran cikgu hari ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Wani. Ya, sama-sama. Okey. Hari ini rekaan jahitan pakaian. Okey, boleh cikgu? Tak boleh. Okey. Kalau tak boleh cikgu tekan je dekat skrin tu. Alright. Okey. Alright, jadi mungkin ada daripada anda yang tidak tahu subjek merekaan jahitan pakaian ini tentang apa. Dan sebenarnya ini merupakan subjek dalam aliran TVET. Dan kalau tak tahu TVET tu apa, episod semalam Wani bersama dengan Afiq sama-sama dengan guru jemputan kita dan juga senior-senior atau kita panggil alumni TVET dari Teluk Intan dan juga Port Dickson. Sangat banyak yang kita bincangkan semalam tentang TVET ini. TVET ini nama panjang dia adalah Technical and Vocational Education Training. Kalau tak tahu juga, bahasa Melayu dia kita panggil latihan ataupun kemahiran lah. Ini praktikal punya study. Kalau nak tahu apa kita akan belajar hari ini, jom kita bersama dengan Cikgu Masyirah kita. Dipersilakan. Okey, terima kasih Wani. Sama-sama. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua anak-anak cikgu yang berada di rumah maupun di studio. Okey, hari ini cikgu akan kongsi teknik menjawab soalan mata pelajaran vocational, rekaan dan jahitan pakaian 7201. Okey, cikgu yakin
Cikgu yakin semua anak-anak murid cikgu yang di luar sana dah tanda dalam kertas jadual bila rekaan jahitan perayaan akan berlangsung. Okey, pada 22 Mac, hari Isnin pukul 8 hingga 10.30 pagi. Tak lama lagi tu. Ya, dah tak lama dah. Ada break 2 minggu lebih kurang. 2 minggu tolak tidur, makan bersenam. Tak cukup, cikgu. Tak cukup sebenarnya. Okey. Mari kita lihat. RJP kertas 17201 adalah ujian subjektif di mana menguji respon terhad dan terbuka. Ya, dia mencangkupi semua modul tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang telah dipelajari semasa di sekolah. Okey, tempoh peperiksaan adalah 2 jam 30 minit. Dan markah penuh 100%. Hari ini kita nak semua dapat 100. 100 markah InsyaAllah. penuh. InsyaAllah boleh. Okey, kita tengok format kertas peperiksaan. Ada 3 bahagian, iaitu ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Kita lihat bahagian A. Okey, bahagian A ni ada 10 soalan aras rendah membawa kepada 50 markah. Banyak markah kat sini. Ya. Okey, menguji tentang pengetahuan dan pengalaman semasa di dalam bengkel. Selama 2 tahun tu, okey, yang ini akan diuji dalam bahagian A. Okey, cikgu, itu bahagian A. Sekarang ini saya dah dapat tahu pelajar-pelajar kita dah bersedia. Apa kata kita persilakan mereka supaya mereka dapat mengikuti sesi pembelajaran kita hari ini. Jom, kita persilakan pelajar daripada SMK Kepala Batas Pulau Pinang untuk bersama-sama dengan kita hari ini. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Hai. Okey, tu atas tu Nurul Nurul okey tak tu Nurul? Nurul seorang je yang stuck dekat atas tu. Okey, tak apa. Cikgu, mungkin cikgu boleh perkenalkan anak murid cikgu satu persatu, cikgu. Okey, kita bermula dengan Nur Hidayah. Nur Hidayah, seterusnya Mas Diana. Kemudian di hujung sana kita ada Nur Ain Alia. Dan kemudian kita ada Putri Barkis. Saya selalu panggil dia Putri. Putri. Ya. Dan kemudian kita ada Emilia. Emilia dan seterusnya Rose ataupun Rosniza. Yang atas tadi namanya apa ya, cikgu? Mardiana? Ya, Mas Diana. Mas Diana. Saya selalu panggil dia Nana. Nana. Okey, baik. Selamat datang ke studio kami. Kalau anda sudah bersedia dan ada soalan nak tanya kepada cikgu sepanjang program ini, dipersilakan, okey? Okey, cikgu. Jom kita teruskan. Okey, seterusnya cikgu sambung ya. Bahagian B, kita ada 3 soalan yang akan diuji, iaitu aras sederhana, membawa markah 30, menguji tentang aplikasi, iaitu kita mengaplikasikan pengetahuan kita selama dalam bengkel ataupun masa di sekolah, kita aplikasikan kepada situasi yang baharu. Okey. Ya, Wani? Alright. Okey, seterusnya bahagian C, ada 2 soalan. Menguji aras tinggi, membawa markah 20 markah. Tapi 20 markah kita tengok. Tapi yang ini paling senang nak dapat markah ni. Yang penting, sangat penting bahagian ni. Bahagian C. Bahagian C. Cikgu kata paling senang ya, cikgu. Ya, paling senang nak dapat markah. Saya dah dapat markah, tapi aras ni tu aras tinggi ya. Jangan main-main. Kena tahu teknik macam mana nak skor. Okey, baik. Okey. Seterusnya kita menguji kreativiti dengan menghasilkan idea baru. Ya, kita buat rekaan semua tentang keusahawanan. Okey? Boleh anak-anak murid? Boleh. Boleh. Okey, kita teruskan. Okey, sebelum cikgu pergi ke contoh soalan, cikgu nak kongsi sedikit tips lah. Macam mana sebelum peperiksaan dan semasa peperiksaan. Okey, kita tengok sebelum peperiksaan. Cikgu nak, kalau boleh, semua cuba kuasai dan fahami keseluruhan modul tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey? Buatlah nota ringkas. Masih ada masa lagi lebih kurang 14-15 hari. Yeah. Okey, buat nota ringkas, urutan langkah mendraft dan juga menjahit setiap modul tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, kemudian jangan lupa kena latih tubi soalan-soalan peperiksaan yang lepas sebab kita nak kenali trend dan bentuk soalan. Yeah. Ya, supaya bila kamu tengok tu, dah tahu dah soalan macam ni kan. Okey. Yang keempat, yang ini sebenarnya awak cari dan lihat trend fashion masa kini dari pelbagai jenis media untuk menjana idea bagi
soalan bahagian C yang cikgu atas boleh skor. Okey, boleh dapat 20 markah. Okey, macam mana nak tengok? Tengoklah di FB, kamu ada IG, saya percaya semua ada media sosial kan. YouTube lagi kat banyak, YouTube, cikgu. ya. Sekeliling awak pun ada. Kan Betul. boleh tengok. Okey, kemudian yang kelima, buatlah latihan melakar dan mewarna. Okey, sebab jangan bila hari nak periksa tu nak lakar tangan dah keras kan. Buat latihan. Ya. Okey. Kena biasakan lembutkan Biasakan tangan. lembutkan tangan. Okey. Okey, jangan lukis orang lidi. Oh, ya. Itu saya, cikgu. Saya tak pandai melukis. Okey, semasa peperiksaan. Okey, yang ini penting. Okey. Baca soalan dengan teliti dan gariskan kata kunci. Okey, yang kedua, beri perhatian kepada skor. Ya, kepada skor sebab skor ni penting memberi panduan kepada awak untuk mencari isi jawapan. Berapa isi yang kena awak jawab? Ya, tengok kepada skor. Skor, okey. Okey. Yang ketiga, jawapan yang berbentuk lakaran, lukislah dengan kemas. Kalau diminta berwarna, kena warna. Kalau kena label, label. Sebab itu semua adalah markah. Ya. Kalau tak buat tu memang akan hilang markah. Kira subjek ini perlukan bawa apa orang kata pensel warna ya, juga. mesti. Okey. Wajib yang itu. Okey. Pastikan jangan tinggal ruang kosong. Saya tak mau yang ini. Yang ini kena penuhkan ruang jawapan. Walau macam mana pun sekalipun kena penuhkan. Ya. Okey, cuba jawab soalan sebaik yang boleh dan relevan. Janganlah sebab nak penuhkan Tulis letak soalan asal ada. Ya, tak boleh juga yang tu. Jadi sia-sia juga Ya, kan. cikgu. Okey Wani, yang terakhir kita sebelum hantar tu ataupun sebelum awak nak habiskan periksaan tu, periksa dan semak jawapan. Pastikan semua bahagian dah dijawab. Ya, dijawab dengan betul. Okey. Seterusnya Wani, kita tengok bahagian A. Okey, bahagian A ni kena jawab semua soalan. Masa yang dicadangkan adalah 50 minit. Okey, tadi dah tengok kan bahagian A ni ada 10 soalan. Kan? Ya. Okey, 10 soalan dengan 50 minit. Jadi, kena pandai-pandai bahagi. Bahagilah satu soalan tu tidak lebih pada 5 minit. Ya. Okey, boleh. Okey, biasanya soalan bahagian ini dia akan menguji tentang alatan mendraf, menjahit, bahan mendraf dan bahan menjahit yang mana yang kamu guna di dalam bengkel sepanjang 2 tahun tu. Kan hari-hari main dengan benda tu. Mesti dah tahu dah apa fungsi dia, apa nama dia. Mesti kenal. Okey? Ya. Kemudian kita tengok ada proses mendraf pola, pengubah sesuaian pola dan tanda-tanda pola. Okey, yang ini pun yang kita dah buat di dalam kelas. Memang sentiasa. Sebenarnya banyak masa dalam bengkel. Okey? Dan yang terakhir tu adalah langkah menyedia dan menjahit pakaian. Selepas kita dah kena alat, kita ada mendraf, kita ada menjahit Menjahit. pakaian. Okey? Okey. Okey, mari kita lihat contoh soalan yang pertama. Yang ini adalah contoh soalan untuk awak kenal alatan. Ya, sama ada alatan mendraf ataupun alatan menjahit. Tapi contoh soalan sekarang ni, kita baca dulu ni. Okey. Okey. Raja 1 menunjukkan pola asas skirt. Jadi, awak tengok raja 1 itu adalah sebagai stimulasi ataupun rangsangan kepada awak. Bergambar raja ya, awak kena perhatikan nanti betul-betul gambar raja tu. Setiap yang berdiri tu ada sebab. Bukan saja-saja letak gambar raja kat situ, kan? Ya. Okey. Baca soalan dengan teliti. Berdasarkan raja 1, okey, nyatakan nama alatan. Ingat cikgu kata garis kata yang penting. Nama alatan. Oh, betul. Nama alatan, pola yang betul dengan pernyataan kerja dalam ruang jawapan. Okey, mari kita tengok ruang jawapan. Apa yang perlu kamu buat? Okey, tengok pernyataan kerja dan baca keseluruhan. Okey, kita tengok dulu. Mengukur labuh skirt 0 hingga 1. Okey, bila dibagi number ni, mesti ada fungsi dia. Ya. Mesti ada sebab. Okey, dia nak tengok apa peralatan yang awak gunakan. Tengoklah 0 hingga 1. Kita cari di gambar raja 0 hingga 1. Ini hanyalah garis lurus. Jadi, peralatan yang sesuai hanyalah pembaris lurus. Dan awak boleh juga letak pita ukur. Pita ukur. Ada jawapan 2. So, boleh mana-mana satu je. Okey. Seterusnya, membentuk garisan A hingga 5 hingga 3. Jadi, terus rujuk kepada gambar raja. Tengok A,
5 dan Tiga. 3. Okey, kalau perhatikan di sini adalah garis melengkung. Jadi, okey, Nana. Boleh Nana? Okey, kita gunakan pembaris melengkung. Okey, begitulah seterusnya. Ya, kita tengok membentuk sudut tepat 0 hingga 2 hingga 3. Okey, cikgu nak bagi tips. Bila ada perkataan sudut tepat, awak tengok di pola ada tanda sudut tepat. Semestinya awak kena guna pembaris sesiku. Sesiku. Ya, pembaris sesiku. Selalu kat sekolah dia orang sebut pembaris L. Ya, sesiku L. Ya. Okey, pembaris sesiku. Okey, Ya, pembaris sesiku. Okey, kemudian mendraft garisan 1 hingga 4. Juga garisan lurus. Jadi gunalah pembaris lurus. Dan membentuk garisan F ke E. Yang ini adalah garisan melengkung yang agak pendek. Dia tak sama macam garisan melengkung yang tadi. A ke 5 ke 3. Jadi awak ada pilihan. Boleh guna lengkuk Perancis ataupun pembaris melengkung. Okey, sudah masuk soalan yang kedua. Okey, tak apa, tanpa buang masa, kita tengok contoh soalan yang kedua. Okey, contoh soalan yang kedua ni adalah soalan mengenai pola, mendraft pola ya. Okey, kita baca soalan dulu, baca stimulus. Rajah 3 menunjukkan pola asas badan belakang. Jadi tengok gambar rajah, itu adalah gambar badan belakang. Nombor 0 hingga 9 adalah langkah mendraft pola asas badan belakang itu. Jadi, saya nak anak-anak semua perhatikan gambar pola yang kat sini ya ada jawapan dia. Ya. Okey, kemudian berdasarkan rajah 3, lengkapkan langkah mendraft pola asas badan belakang dengan menulis nombor 0 hingga 9 dalam ruang jawapan. Jadi dia dah bagi arahan, hanya tulis nombor. Ya, nombor dia 0 hingga 9. Okey, mari kita tengok ruang jawapan. Penyataan langkah mendraft. Okey, kena baca semua dulu. Okey, nanti baru kita isi. Okey, untuk bahagian ni biasanya dia dah bagi satu contoh jawapan. Sebab tak mau bagi pelajar confuse lah nak tulis apa. Jadi dia bagi contoh dah. Tulis macam ni. Number. Kena ikutlah. Kena ikut. Okey, tapi kena tulis 0 hingga 9. Mana-manalah jawapan yang di situ. Okey, kita tengok. Menurunkan 2 cm untuk soalan yang pertama. Menurunkan 1.5 cm untuk yang kedua. Jadi, saya percaya semua dah buat pola ni masa keadaan 4. Jadi, awak kena ingat sebab ini. Awak kena ingat masa awak lukis dulu. Dekat mana bahagian yang menurunkan? Kita ada turunkan bahagian 2 hingga 6 dan 0 hingga 8. Jadi, kita pilihlah. Kita tengok. Perbezaan yang ketara kat situ kan. 0 hingga 8 tu lebih kecil daripada 2 hingga 6. Jadi menurunkan 2 cm, kita tulislah 2 hingga 6. Dan menurunkan 1.5 cm, 0 hingga 8. Okey Wani. Boleh teruskan Wani? Boleh. Okey. Ni anak murid cikgu okey tak ni? Okey, semua okey. Cikgu nak suruh mereka jawab pun boleh cikgu? Ya. Okey, kita tengok seterusnya. Mendraft 1/4 ukuran dada. Mendraft 1/2 ukuran bahu. Mendraft 1/4 ukuran dada tambah 1 cm. Okey. Untuk bahagian mendraft pola badan, ada 3 garisan utama sebelum kita nak draft badan belakang ni. Badan belakang ke badan hadapan ke mesti ada 3 garisan pertama. Okey. Kita minta bantuan pelajar kita. Siapa yang nak bantu cikgu jawab 3 garisan asas utama badan. Siapa nak cuba? Okey, mungkin seorang boleh. Putri. Putri dah angkat tangan tadi. Okey, boleh. Okey, Putri. Garisan apa, Putri? Garisan bahu, Ya, bahu. dada, Dada. dan pinggang. Dan pinggang. Ya, tepat sekali. Terima kasih, Putri. Ya, bagus Putri. Bagus, Thank you. Putri. Dia masih ingat tu. Alhamdulillah. Okey, ini garisan bahu. Ini garisan dada dan garisan pinggang. 3 garisan utama. Ya, ini adalah key point dia lah. Macam mana dapat jawapan. Okey, kita tengok tadi garisan dada. Sini garisan dada kan? Jadi, nombor 3 mesti ada untuk dada. Cuma satu yang cikgu ingatkan, ini tips lah ya. Kalau untuk garisan
keliling dada 3 hingga 4 mesti ada pertambahan. Contoh 1/4 ukuran dada tambah 1 cm. 1 cm adalah untuk badan belakang. Untuk badan hadapan kena tambah 2 cm. Ingat yang itu saja. Okey, kalau tak ada pertambahan, dia mestilah jawapan dia 0 hingga 3. Kita tengok ya garisan dari atas bahu ke 3. Cikgu boleh back? Okey. Okey. Okey, kemudian seterusnya kamu jawablah ikut mana garisan bahu, mana garisan dada yang cikgu bagi tahu tadi. Kena tambah 1 cm. Okey, garisan 3 hingga 4. Okey, selesai soalan contoh yang kedua. Kita tengok contoh soalan yang ketiga. Okey, contoh soalan yang ketiga ni adalah mengenai menyedia dan menjahit seluar berkasing yang betul dan tidak berkaitan. Okey, kita baca penyataan. Okey, yang pertama, A. Menjahit kelin peha. B. Menyediakan kocek separa tersembunyi. C. Menjahit kelin kelengkang. D. Menyedia pita elastik. E. Menjahit zip di sisi kiri seluar. F. Menetap kelepek kasing. G. Menetapkan kelepek di hujung kaki seluar. Okey, macam mana kita nak cari jawapan soalan macam ni? Okey, kita baca dulu soalan. Berdasarkan penyataan kerja itu, pilih penyataan kerja yang betul dengan menulis A, B, C, D, E, F atau G dalam ruang jawapan. Ya, kena beri perhatian kepada perkataan atau. Ya, atau. Jangan tulis semua. Ada ruang kat situ 5 saja. Nanti awak pergi tulis semua pula. Okey, kita tengok ruang jawapan. Macam mana kita nak cari jawapan. Tips, teknik untuk bahagian ni. Okey, kita kena pasti dulu. Untuk buat seluar berkasing, kita pernah buat. Apa yang tidak ada dalam seluar berkasing? Adakah seluar berkasing ada kocek? Ada tak? Ros? Ada tak Ros? Kocek? Tak ada kan? Seluar berkasing tu macam mana, cikgu? Seluar getah. Macam seluar tidur tu. Oh, okey. Itu berkasing tu getah. Oh, kita panggil seluar tidur je. Okey. Okey, itu adalah seluar berkasing. Okey, terus pangkah menyediakan kocek. Jadi cari lagi. Yang mana lagi yang bukan? Boleh bagi... Siapa boleh jawab apa yang tak patut ada dekat sini? Siapa nak cuba? Okey, siapa? Nur Amelia. Menjahit Semula Sekali lagi Amy. Amelia. menjahit zip. Okey, ya betul. Terima kasih Amy. Terima kasih Okey, Amelia. menjahit zip dan terus pangkah. Jadi dah ada 2 yang pangkah. Yang lain okey untuk menjahit seluar, 2 benda ni mesti ada. Menjahit kelin paha, menjahit kelengkang. Ini mesti ada punya untuk jahit seluar. Okey, jadi kalau dah confident, terus tulis A. Okey? Ya. Terus isi jawapan C. Okey, kemudian kita tengok D. D, Lepas tu F. F dan G. G. Okey. Cikgu nak ingatkan untuk bahagian ni tidak perlu ikut urutan. So kalaulah semasa awak memula baca penyataan kerja, awak rasa, oh saya memang confident. Menetap kelepek di hujung kaki seluar adalah jawapan yang betul. Jadi terus tulis G di sini. Tidak ada masalah. Okey. Okey, boleh mana-mana satu dulu. Sebab tidak dinyatakan untuk ikut urutan pun. Ya, Okey. jadi tidak akan kehilangan markah. Letak je yang mana-mana dulu. Cuma janganlah confident dekat jawapan yang salah. Itu memang tak dapat markah lah. Macam mana kalau yang kotak pertama itu dah letak jawapan salah? Adakah seterusnya salah atau betul juga, cikgu? Tak. Yang ni dapat markah. Sebab dia tidak mengikut urutan. Okey, baik. Okey. Seterusnya soalan 4. Contoh soalan yang keempat. Yang ini pun contoh soalan menyedia, mencantum dan mengemas ikatan pinggang. Okey, sebelum tu kita baca dulu. Rajah 5 menunjukkan ikatan pinggang bagi sarun susun. Okey, kita tengok rajah ada gambar ikatan pinggang sarun susun. Kemudian baca stimulus. A, B, C, D dan E adalah penyataan langkah menyedia, mencantum, mengemas ikatan pinggang yang tidak mengikut urutan. Yang ini yang bahaya. Sebab bila ada perkataan tidak mengikut urutan. Yang ini mesti dia nak suruh susun ikut urutan. Ikut urutan. Ya, jadi baca penyataan langkah kerja.
A. Mengemas ikatan pinggang. B. Menjahit cangkuk dan palang. Menyedia lapik dalam dan pita elastik. Menekan ikatan pinggang yang telah dikemaskan. Dan E. Mencantum ikatan pinggang ke garis pinggang sarung. Macam mana agaknya cikgu nak bagi tips untuk ni. Tapi cikgu, sebelum cikgu bagi jawapan kan, Ya. kita bagi mereka kat rumah tu tergantung dulu. Alah, nak tahu jawapan. Kalau nak tahu jawapan, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, hos anda, Wani Carey. Okey, baiklah, sebelum kita sambung jawapan yang cikgu akan berikan sebentar nanti, Wani nak ingatkan untuk sentiasa patuh kepada SOP bagaimana caranya. Pakai hand sanitizer, basuh tangan menggunakan sabun, pakai pelitup muka dan paling penting, jaga penjarakan sosial apabila berada di tempat awam ataupun di tempat sesak. Okey, baiklah, kita ada anak murid dari SMK Kepala Batas Pulau Pinang. Semua masih okey ya? Cikgu pun masih okey. Okey, kalau cikgu pun dah bersemangat, bersedia, dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, kita teruskan. Okey, berdasarkan Rajah 5 dan penyataan langkah kerja, susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E dalam ruang jawapan. Okey, yang ini kena tengok mengikut urutan yang betul. Okey, teknik dia. Suspend ni. Ada teknik dia, okey. Okey, langkah yang pertama mesti betul. Kena. Ya, Okey. kena betul. Kalau salah langkah pertama, habis. Habis semua salah. Habis. Sebabnya, kena tahu sebab. Sebab bila langkah pertama yang salah, dah salah, macam mana jadi baju yang seterusnya? Ya. Kan langkah pertama dah salah, tak akan terjadi punya. Kan? Okey. Habis semua. Okey, kita tengok macam mana. Okey, kita cari jawapan yang pertama. Siapa boleh bantu cikgu? Siapa nak cuba jawab? Siapa yang belum jawab lagi? Kita nak... Okey, Nur Ain Alia. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ya, salam. Cikgu, langkah pertama ialah C. Menyediakan lapik dalam dan pita elastik. Okey, terima kasih Ain. Okey, betul. Kita sediakan lapik dalam dan pita elastik dulu. Kemudian baru kita cari langkah yang seterusnya. Kita tengok langkah yang kedua, kita mencantum ikatan pinggang ke garis pinggang sarung. Kemudian langkah yang ketiga, kita mengemas ikatan pinggang. Langkah yang keempat, kita menjahit cangkuk dan palang. Dan yang terakhir, kita menekan ikatan pinggang yang telah dikemaskan. Okey, sebenarnya ada pelajar yang tak faham apa kataan menekan tu. Kan? Menekan. Menekan. Menekan tu adalah setrika. Setrika. Ya, kita setrika. Okey. Jadi, tips dia, setrika ni biasanya benda yang akhir sekali kita buat. Ya, jangan letak setrika kat depan pula. Jadi menekan tu tips dia belakang sekali. Ya, belakang sekali. Okey. Mestilah dekat. Okey, jawapan dia D. Okey, Wani, kita teruskan bahagian B. Okey, arah sederhana dah ni. Ya, Okey. sederhana. Okey, kita kena jawab semua soalan juga. Kita ada pilihan, ada 3 soalan. Masa yang dicadangkan adalah 40 minit. Kita ada contoh soalan dia, pemilihan pakaian berdasarkan bentuk badan. Kemudian kita ada variasi dan pengubahsuaian pola dan juga pengiraan kos. Ya, pengiraan kos ni tadi ada pelajar yang cakap susah kan? Jangan risau. Sekejap lagi cikgu kongsi. Okey. Pengiraan kos. Okey. Pengiraan kos. Okey, kita tengok contoh soalan yang pertama untuk bahagian B. Kita ada soalan, kita baca dulu. Rajah 9 menunjukkan rekaan blaus yang ditempah oleh seorang pelanggan yang mempunyai bentuk badan tinggi dan langsing. Okey, kemudian kita perhatikan gambar. Kemudian baca soalan. Berdasarkan Rajah 9, A, nyatakan 2 jenis fabrik yang sesuai untuk blaus pelanggan itu. Okey. Dan kita terus jawab dulu ya bahagian A ya. Kita tengok 2 jenis fabrik. Bila badan tinggi dan langsing ni sebenarnya banyak pilihan. Fabrik dia boleh pakai, tak ada masalah. Okey, kita bagi contoh yang senang lah. Ya, awak tulis
fabrik kapas. Fabrik kapas. Ataupun cotton. Eja betul-betul. Cotton. Okey. Ya, bahasa Inggeris. Awak boleh guna term saya boleh bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Ya, tapi kena ejaan betul lah. Ya, ya. Okey, kemudian kita ada fabrik polyester. Boleh juga guna dia ada dua ejaan. Satu lagi poly YESTER pun diterima. Jangan risau itu. Okey, untuk orang tinggi dan langsing ni boleh juga pakai fabrik satin. Tak ada masalah, walaupun dia berkilat pun tak ada masalah untuk orang yang tinggi dan langsing. Okey, kemudian awak akan dapatlah markahnya satu markah, 2 markah lah. Tengok tadi kita tengok skor. 2 markah, senang-senang dapat gas Ya, tu. senang saja. Tips dia, gunalah awak letak je fabrik kapas, insya-Allah. Fabrik kapas ni sesuai. Ya. Sesuai untuk semua jenis bentuk badan. Okey. Kan? Okey. Kita tengok soalan B1. Lakar, warna dan labelkan corak yang sesuai untuk blouse itu. Okey. Yang pertama awak kena pasti dulu. Nah, bentuk badan ni ada 4. Yang tertera di soalan adalah bentuk badan tinggi dan langsing. Ada tinggi dan gempal. Ada yang rendah dan langsing macam Wani, rendah dan langsing. Ya. Okey. Dan maaf ni. Tak apa. Saya 190 cm cikgu. Saya rendah aje. Ya. Dan ada yang rendah dan gempal. Okey, jadi setiap pada bentuk soalan badan ni ada ciri-ciri dia. Pakaian macam mana boleh pakai, corak macam mana, warna macam mana. Okey. Kita lihat lakaran. Okey, bila kena lakar, warna dan label, ada 4 skor di situ. Jadi awak kena buat di ruang jawapan tu. Okey, contoh untuk yang badan tinggi dan langsing, kita pakai corak bunga besar. Kan? Kalau orang tu gempal, kita guna corak macam mana? Kita Corak yang lebih simple, kecil. Ya, corak yang kecil. Okey? Jadi, akan dapat 1 markah. Awak lukis saja akan dapat 1 markah. Okey, kemudian warna. Yang ni saya tak warnakanlah. Nanti awak warnakanlah. Warna untuk orang yang tinggi dan langsing ni, warna yang terang. Kan, warna merah, warna orange, semua boleh pakai. Ya, sebab dia akan memberi ilusi yang lebih gempal. Okey? Akan dapat 1 markah. Dan bila kena label, dia kata label kan, kena label. Okey, buat anak panah, label. Warna terang. Terus dapat 1 markah lagi. Dan labelkan lagi corak bunga besar. Okey, letakkan anak panah corak bunga besar. Atau kalau awak tak lukis corak bunga, awak mungkin lukis corak bulat-bulat. Lukis, tulis sajalah. Okey, corak geometri, corak bulat besar. So, dapat 1 markah. Jadi, komplitlah 4 markah. Dah dapat 6 markah dah ni. Ya. Kena warna dapat markah juga. Ya, Okey. warna tapi kena tepat. Warna yang betul. Tak boleh suka hati nak warna apa. Tak boleh lah. Okey, Kena baik. ikut bentuk badan. Alright. Okey, kita tengok soalan dia yang kedua. Terangkan sebab pemilihan corak dan warna fabrik yang anda cadangkan di 1B1. Okey. Corak tadi awak dah lukis bunga besar dan warna kita letak warna terang. Ikutlah kalau awak dah warnakan warna merah, kan kena teranglah. Okey, kita tengok macam mana nak jawab soalan bahagian ni. Okey, ada 4 markah sini. Tapi pelajar ada yang dia tak tahu nak karang ayat tu. Kan nak dapat markah. Jadi cikgu akan bagi tips macam mana nak jawab bahagian corak ni. Corak. Okey. Kamu hanya perlu tulis corak bunga besar atau garis melintang besar. Okey, kalau kita badan langsing, kita badan tinggi, kita boleh letak corak melintang. Corak melintang. Melintang. Okey, supaya kelihatan lebih rendah. Itu saja awak kena tukar. Contoh, bunga besar lebih rendah. Kalau soalan keluar rendah, awak mungkin letak corak bunga kecil lebih tinggi. So tukar ayat tu saja. Ayat yang lain jangan ubah. Kan? Supaya kelihatan lebih mesti ada. Itu sahaja. Okey, lagi satu. Ada yang cakap kat saya, cikgu mana nak ingat? Tak ingatlah macam mana nak bezakan antara corak dengan warna. Adakah warna untuk menampakkan dia lebih rendah? Tak ingat. So cikgu fikir ada satu formula
yang boleh kamu ingat. Okey. Okey, kita tengok. Apa dia formula tu? Ini special ni. Okey, boleh. Okey. Untuk corak, okey, angkat tangan Wani, buat macam ni. Okey. C. C. Okey, kita tengok buat semua pelajar pun boleh buat. Pelajar semua boleh ikut. Okey. Okey, ini C untuk corak. Corak. Okey, tegakkan jari ni dan yang ini. Ini tinggi, ini Rendah. rendah. Okey. Jadi, corak adalah untuk memberi ilusi tinggi atau rendah. Okey, ingat je bila tak boleh dah jam otak kan? Okey, ingat C. Tinggi atau rendah. Okey. Boleh ingat? Ini Okey. kau buka dewan semua ni macam ni. Okey. Okey, seterusnya kita tengok warna macam mana. Macam tu juga ayat dia. Warna terang, merah, jingga. Yang ni ikut yang awak colour lah. Supaya kelihatan lebih gempal. Gempal. Okey. Okey. Macam mana pula nak pastikan warna pula? Ada formula dia cikgu? Ada juga. Macam mana puas tu? cikgu fikir. Okey. Okey, kita buat macam ni. Okey. Okey, W. W. Ya, W. Okey, turunkan satu jari. Okey. Ini langsing. Langsing. Ini gempal. Gempal. Okey, jadi dah dapat tips dia. Okey, untuk warna menentukan sama ada untuk langsing atau gempal. Boleh buat? Boleh. Okey, wow. Okey, senang nak hafal. Saya dah ingat dah ni. Senang dapat 4 markah percuma. Okey, kita dapat 4 markah ya kat situ. Okey, kita pergi ke contoh soalan yang kedua. Seterusnya, okey. Raja 10 menunjukkan pandangan hadapan dan pandangan belakang sehelai skirt berlisu yang mempunyai pinggang mendatang. Okey, awak kena pastilah kalau pinggang mendatang tu yang mana satu pinggang mendatang. Okey, pinggang mendatang. Yang mana? Okey, ini dinamakan pinggang mendatang. Ya, pinggang mendatang ataupun kalau bahasa Inggeris kita panggil yoke. Oh, okey. Tapi terms dalam kita ajar MPV kita guna pinggang mendatang lah. Okey. Okey, berdasarkan Raja 10, lakarkan 3 variasi pinggang mendatang yang lain. Okey. Okey. Kemudian B, berdasarkan jawapan di 2A, pilih satu saja variasi dan lakarkan pola pinggang mendatang berserta nama dan 2 tanda pola. Okey, senang sahaja. Okey, akan dapat 10 skor bahagian ini. Okey, kita tengok ada 3 kotak ruang jawapan dan 1 ruang untuk melakar pola. Okey? Jadi bagaimana? Untuk dapat 6 skor ni senang sahaja. Okey, mungkin cikgu boleh terus bagi jawapan dia. Sebab lepas ni kita nak masuk bahagian C dah. Ya, sepatutnya kena ada pen. Boleh cikgu? Nak pen? Cuba cikgu tekan tepi tu. Dia tak keluar. Alah, macam mana ya tak ada pen? Tak apa cikgu, kalau tak ada pen cikgu sebutkan je jawapannya. Sebut saja ya. Okey, lakaran 3 variasi, awak lukis saja, jangan tiru yang sebelah. Tak dapat markah tau. Okey, cara dia awak lukis je. Contoh awak buat melengkung di sini. Oops. Cikgu tak boleh touch kat situ. Okey, lukislah melengkung. Okey, yang kedua kita boleh buat garisan lurus sahaja. Okey, yang ketiga mungkin kita nak buat bentuk petak. Ya, macam petak sikit, geometri sikit. Boleh. Mana-mana. Ikut kreativiti kamu. Okey? Yang ini, okey, senang-senang awak akan dapat 6 markah. 1 di sini, 1 di sini. So, 1 kotak 2 markah. Ya, hanya 1 garisan saja. Tak perlu nak conteng, nak lukis corak semua tak payah. Ya, dapat 6 dah. Dapat 6. Senang kan, Wani? Senang, cikgu. Saya rasa kenapalah saya tak ambil subjek ni, cikgu. Okey. Mungkin cikgu boleh terus ke bahagian C. Sebab kita pun nak, kalau boleh nak bagi pelajar-pelajar di rumah dan di studio untuk dapat keseluruhan subjek ini, cikgu. Okey, baik Wani. Okey, kita tengok. Yang ni tapi contoh pengiraan kos. Sepintas selalulah saya bagi ya. Boleh. Okey, kita baca jawab soalan dengan teliti. Perhatikan bahagian jadual yang diberi dan baca soalan. Kos bahan. Okey, macam mana kita nak tengok kos bahan? Kos bahan ni, okey, pastikan awak tulis balik semua senarai bahan supaya awak tak tertinggal. Okey, kemudian tulis balik
yang bahagian kos. Jadi awak akan dapat jumlah. Guna kalkulator. Jangan lupa bawa kalkulator ya semua. Okey, tekan je kalkulator. Okey, kemudian kita tengok soalan B, jumlah kos projek. Okey, kos projek ni awak kena ingat formula dia. Okey, dia ada kos bahan, kos upah dan kos sampingan. Semuanya dah diberi dalam soalan. Kamu tengok balik saja dan tulis. Bila 20 helai, pastikan awak garis perkataan 20 helai dan kena darab dengan 20. Ya, jangan tinggal yang tu sebab ada pelajar yang dia cuai, dia hanya bagi dekat RM52.50. Rugi. Terlupa kena kira untuk 20 helai. Ya, sebab tu cikgu kata kena highlight 20 tu. Okey. Kemudian kita tengok harga jualan sehelai kemeja. Sekiranya mengambil keuntungan sebanyak 20%. Okey. Harga jualan. Bukan harga keuntungan ya, harga jualan. Kita tengok cara kiraan dia ya. Kita ambil yang harga kos projek RM52.50. Okey, awak darab dengan 20%. Dapat apa jawapan? Keuntungan. Jadi ini bukan jawapan dia lagi. Kena campur dengan harga projek tadi. Okey. Jadi RM52.50 campur dengan RM10.50 dapatlah harga jualan. Okey, jadi kat sini awak boleh dapat dah berapa markah? 6, 7, 8 markah. Senang-senang. Dan kita tengok soalan yang seterusnya C, 2 cara meningkatkan keuntungan. Yang ini berdasarkan buah fikiran awak sendiri. Fikir kan boleh bagi jawapan yang logik. Okey, contoh cikgu bagi terus contoh ya. Memberi bahan secara pukal ataupun awak mendapatkan diskaun daripada pembekal. Okey, itu ini untuk bahagian untuk pengiraan kos. Saya harap semua dah jelaslah di rumah. Dan sekarang untuk bahagian C mungkin cikgu boleh pilih satu soalan yang cikgu betul-betul nak fokus kepada mereka semua. Okey, baik Wani. Okey, kita masuk bahagian C. Jawab semua soalan juga yang sebenarnya tidak ada pilihan pun. A, B, C kena jawab semua. Membuat pilihan itu adalah sangat susah sebenarnya. Okey, ada 60 minit. Satu soalan 30 minit mereka cipta pakaian dan keusahawanan. Jadi cikgu pilih kita buat contoh soalan satu lah. Ya, melakar. Sebab yang ini pun awak senang dapat markah. Okey. Kita baca Raja 11 menunjukkan sehelai rekaan blaus. Kemudian berdasarkan Raja 11, anda dikehendaki mereka cipta sehelai skirt yang sesuai dipadankan dengan blaus itu. Okey, awak kena yang ni lah menguji kreativiti. Macam mana nak reka? Sebenarnya sebab tu cikgu kata cuba tengok kat internet, cuba tengok kat YouTube kan, boleh ambil idea. Kena ikut trend lah orang kata. Ya, ikut trend. Jangan meniru tapi awak boleh mengambil idea. Kan, membantu. Okey, kemudian labelkan 2 style skirt pada lakaran anda di 1A1 dan terangkan sebab kenapa awak pilih, awak lukis macam tu. Kenapa ada ciri-ciri itu. Okey. Yang terakhir B, cadangkan 2 jenis hiasan yang sesuai. Ini pun sama cikgu kata tadi. Boleh tengok trend semasa. Okey. Jadi kita lihat contoh jawapan. Wow, cantiknya. Okey, kita dah padankan dia dengan sehelai skirt labuh. Okey. Untuk dapatkan 4 skor, kena lakar. Lakar depan dan belakang. Ini satu markah, ini satu markah. Okey, kemudian warna. Dia kena warna kan? Warnakanlah. Warnakan ni. Okey, janganlah terlalu meriah. Kan? Letak 5 color, 10 color. Habis. Okey, awak letaklah sekurang-kurangnya 3. Okey, 3 cukup. Macam sekarang cikgu letak 2 saja. Okey, dah dapat 4 markah. Sebab tu cikgu kata, senang tak Wani? Senang sangat cikgu. Senang kan? Okey. Kemudian kita tengok labelkan 2 style skirt pada lakaran anda. Bila minta label, mesti label untuk markah. Kalau disuruh tu maksudnya adalah sebab. Okey, kita tengok labelkan belah berzip. Okey, contoh skirt kita kat belakang ada zip kan? Okey, labelkan sahaja. Awak lukis sikit macam zip, belah berzip. Dan satu lagi dia nak 2. Okey, kita buat skirt bentuk A. Jadi dah dapat 2 markah bahagian ni. Okey, kita tengok ruang jawapan. Sebab pemilihan
style skirt itu. Aha. Okey, tadi style yang pertama tu kita letak belah berzip. Sebab apa kita letak belah berzip? Boleh ada yang bantu cikgu? Okey, sebab apa? Letak belah berzip. Okey, mungkin seorang boleh jawab. Untuk apa? Okey. Senang kan? Agak-agak untuk apa, cikgu? Senang nak tanggal dan Senang. pakai. Kan? Ya. Kalau kain tu ketat tak ada zip, macam mana kita nak pakai kan? So, Okey, baik. mudah untuk dipakai dan ditanggalkan. Mesti ada sebab yang munasabah. Okey? Sebenarnya style yang kedua tu skirt bentuk A. Okey, sebab dia memudahkan pergerakan. Bentuk A kan dia kembang. So senang kita nak melangkah ataupun berjalan. Okey, akhir sekali, cikgu. Okey, untuk dua jenis hiasan yang sesuai untuk rekaan itu, yang ini boleh guna idea sendiri ataupun dari segi pemerhatian awak lah. Okey, kita guna batu hiasan. Kan banyak yang manik-manik tampal tu. Boleh letak anek tabur. Kan? Letak manik, letak labuci. Kemudian boleh juga letak render atau ribbon. Ya, itu je Wani. Okey, nampaknya kita dah pun sama-sama tahu apa sebenarnya yang terkandung dalam subjek rekaan jahitan pakaian ini. Wani sendiri pun rasa terharu dan teruja juga bila Cikgu Masyirah terangkan semua. Baru Wani macam, okey, menarik untuk para wanita seperti kita lah. Okey, jadi Cikgu, Wani nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami di studio hari ini. Sama-sama, Dan Wani. kepada anak murid dari SMK Kepala Batas Pulau Pinang, Kak Wani Kak Wani nak ucapkan all the best kepada semua. Semoga berjaya memperoleh markah yang cemerlang. Buatlah ibu bapa anda bangga. Buatlah Cikgu Masyirah anda bangga. Cikgu, mungkin terakhir sekali Cikgu boleh wish kepada mereka semua yang akan mengambil subjek ini. Okey, buat semua anak-anak pelajar RJP di luar sana dan juga yang bersama cikgu. Cikgu doakan supaya kamu semua dapat skor A, dapat jawab dengan tenang, dengan betul dan tepat. Dan cikgu harap ini beri peluang kepada kamu untuk dapat kejayaan yang baik dalam dunia fashion. Ya, insya-Allah itulah dia kata-kata semangat daripada Cikgu Masyirah kita. Okey, tapi lepas ni jangan ke mana-mana kerana anda akan bersama dengan Afiq Syazwan untuk subjek pemprosesan makanan kertas 1. Okey, sekian sahaja dari saya Wani Keri dan jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Sebagai ibu, saya berharap agar Haslin buat yang terbaik dalam RJP kerana beliau sangat berminat dalam bidang jahitan dan beliau bercita-cita untuk menjadi seorang designer. Akhir kata, saya mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar SPM 2020 yang mengambil mata pelajaran RJP dan juga semoga cemerlang dalam mata pelajaran teras. So harapan saya semoga anak-anak kita dapat menjawab soalan-soalan dalam subjek RJP dengan cemerlang dan didoakan semoga dapat menjawab dengan tenang, insya-Allah.